Hampir setahun pencarian, pengumpulan dan pemprosesan artikel jurnal yang berkaitan dengan tajuk kajian. Assalamualaikum semua. Sebelum bermula, izinkan saya bertanya satu soalan retorik kepada anda. Adakah anda rasa seronok selepas dapat meneka makna yang terkandung dalam video komersial ini? Sekiranya ya, anda bakal mengetahui apakah potensi metafora visual sebagai medium persuasif pesanan khidmat masyarakat. Kajian ini dijalankan secara scoping review. Mari kita berkenalan dahulu dengan metafora visual. Apakah maksud metafora visual? Metafora visual merupakan sejenis retorik yang sering menjadi pilihan pengiklan dalam menyampaikan mesej. Penyimpangan berseni atau kiasan digunakan untuk menarik perhatian penonton dan menimbulkan tanda tanya. Seperti contoh berikut, penonton mungkin tertanya-tanya, kenapakah ada seekor penyu di atas kepala lelaki ni? Apa kaitan berus gigi dengan haiwan-haiwan ini? Secara tidak sedar, anda sedang melakukan proses penafsiran menggunakan pengetahuan yang telah terbina di dalam diri anda untuk memahami iklan, tanpa bantuan teks sokongan. Ya, inilah ciri-ciri metafora visual. Metafora visual ditafsirkan oleh penonton dengan pengetahuan mereka sendiri. Metafora visual mendorong usaha kognitif dan efektif daripada penonton berbanding iklan biasa yang memaklumkan mesej secara keseluruhan. Anda juga terhibur dan seronok mencari jawapan. Usaha kognitif anda ini akan membuatkan mesej iklan akan lebih diingati. 7 sebab mengapa metafora visual menjadi pilihan pengiklan. Daripada aktiviti penafsiran iklan kita sebentar tadi, ia telah membuktikan bahawa metafora visual sangat berkuasa dalam tarikan perhatian. Yang kedua, ia mencabar pengetahuan penonton. Ketiga, iklan metafora visual biasanya didatangkan dengan keanehan untuk mewujudkan tanda tanya. Namun pun begitu, penonton tidak menganggap ianya satu kesalahan dan akan merasa kagum dengan kebijakan cara penyampaian iklan. Yang keempat, iklan ini merangsang proses penghuraian iklan dengan lebih mendalam. Kelima, komunikasi visual yang digunakan mampu melangkaui sempadan bahasa. Yang keenam, pengalaman anda memproses metafora visual akan memberi impak kepada memori terhadap iklan. Dan yang ketujuh, iklan jenis ini lebih berkesan menyampaikan mesej berbanding pendekatan periklanan yang biasa. Sekarang kita beralih kepada pernyataan masalah kajian ini. Metafora visual adalah pendekatan persuasif yang banyak digunakan dalam periklanan komersial seperti iklan produk dan perkhidmatan. Pun begitu, pesanan khidmat masyarakat juga berperanan untuk memujuk penonton ke arah perubahan yang positif. Masalahnya, PSA kurang mendapat sambutan disebabkan pendekatannya yang bergantung kepada penyampaian banyak maklumat dan statistik dalam satu masa. Ini agak membosankan penonton. Cara penyampaiannya juga banyak mengitar semula tema PSA daripada pesanan lain. Contohnya, PSA di kaca TV yang mengulangi tema animasi bagi kebanyakan mesej. Kita tidak mengatakan bahawa pendekatan animasi itu tidak menarik, tetapi penggunaannya dibuat merentasi kumpulan penonton sasaran. Tidak semua orang gemar melihat kepada animasi, terutamanya golongan yang telah berusia seperti warga emas. Kita melihat seperti dalam kempen berhenti merokok, animasi. Masalah mental, animasi. Menghormati rukun negara pun animasi. Secara tidak langsung, tema ulangan sebegini telah menumpulkan kuasa tarikan perhatian terhadap PSA. Upayaan kita menilai iklan juga telah meningkat dengan pengalaman kita melihat kepada pelbagai jenis iklan sebelum ini. Jadi, PSA kurang berupaya untuk membantu menangani masalah kesihatan dan sosial. Ini telah dibuktikan, contohnya dalam kajian Ben Razavi dan Heng dan Rabani dalam konteks ketagihan permainan video yang semakin meningkat di negara ini. Oleh itu, kuasa PSA perlu ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan yang paling berkuasa. Pendekatan metafora visual boleh diadaptasikan kepada PSA. Namun begitu, kajian dan data empirikal pendekatan ini dalam PSA masih kurang. Metodologi kajian yang digunakan di dalam kajian ini adalah menggunakan kaedah scoping review bagi mendapatkan gambaran keseluruhan seperti keluasan dan fokus kajian lalu. Dapatan lalu dapat dipetakan bagi membantu penerokaan lanjut. Soalan dibina bagi menghasilkan kesimpulan naratif seperti yang pertama, apakah potensi PSA berbentuk metafora visual sebagai medium persuasif? Yang kedua, apakah konsep metafora visual dan teori-teori yang berkaitan? Penggunaan kata kunci carian dalam 3 pangkalan data seperti Scopus, Web of Science dan Google Scholar digunakan. Tetapan artikel asli berbahasa Inggeris terbitan daripada tahun 2004 sehingga 2021
dari subjek social science dan arts and humanities. Proses kelayakan artikel dibuat secara manual. Pesanan khidmat masyarakat ataupun PSA. PSA adalah sejenis promosi kesedaran oleh kerajaan dan NGO untuk menangani isu kesihatan dan sosial. Matlamatnya adalah untuk mengubah tingkah laku ke arah positif secara kognitif dan efektif. Pendekatan negatif seperti ancaman bahaya dan akibat sering digunakan dengan saranan jalan keluar dalam iklan-iklan PSA. Namun begitu, penyampaian informasi dan statistik lebih menyelulah digunakan di Malaysia. PSA kini kurang menyelah kerana sering mengitar semula tema animasi untuk menangani pelbagai masalah seperti yang telah dijelaskan tadi. Oleh itu, pendekatan baru diperlukan untuk meningkatkan kemampuan PSA ke tahap yang lebih baik. Situasi kebanjiran iklan sejak beberapa dekad dahulu telah mematangkan penonton dan telah merendahkan peluang perembusan mesej. Oleh yang demikian, penggunaan metafora visual dilihat semakin ketara digunakan untuk menarik perhatian penonton. Secara definisinya, metafora visual adalah sebuah retorik visual yang disempangkan secara kiasan untuk membentuk teka-teki bagi memotivasikan penonton. Metafora visual sebenarnya bukanlah perkara yang baru. Sebelum ini, metafora visual telah digunakan secara meluas oleh pengiklan, tetapi kesannya hanya dapat diandaikan kerana ketiadaan apa-apa teori atau model yang membantu rekan iklan. Teori retorik visual ataupun TRV mempunyai tipologi yang mengklasifikasikan metafora visual dalam dimensi kerumitan struktur visual dan kekayaan maksud operasi. Hasilnya, 3 tahap metafora iaitu struktur penjajaran, struktur gabungan dan struktur pergantian dengan 9 bentuk metafora visual. Beberapa kajian lalu telah menyimpulkan bahawa metafora visual yang terlalu rumit tidak akan menarik penonton. Malah, ia akan ditinggalkan kerana sukar ditafsirkan oleh penonton. Ini merujuk kepada zaman ketika TRV masih belum diperkenalkan lagi. Kini, dengan kehadiran TRV, penggunaan metafora visual boleh dirancang dan diukur secara empirikal. Dengan persembahan dapatan-dapatan tadi, kajian ini melihat bahawa metafora visual sangat-sangat berpotensi untuk diketengahkan secara serius. Metafora visual dalam PSA dilakukan contohnya seperti visual ini. Patung beruang yang mendedahkan dirinya membawa pesanan penting kepada ibu bapa untuk meningkatkan pengawasan anak kecil di media sosial. Mesej PSA dapat diperkasakan dengan penggunaan kaedah yang lebih segar kepada masyarakat untuk berfikir dan membuat renungan. PSA berbentuk metafora visual jelas mempunyai potensi persuasif dengan impak yang sangat besar kepada penonton. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada penghujung pembentangan kajian. Kesimpulannya, penggunaan metafora visual secara komersial semakin meningkat kerana keberkesanan daya tarikan kognitif dan efektif yang jauh lebih baik daripada iklan tanpa metafora visual. PSA berbentuk metafora visual berpotensi sangat besar untuk menjadi medium persuasif. Namun begitu, ia masih kekurangan maklumat empirikal kerana kurangnya perhatian akademik. Kajian masa depan berkenaan keberkesanan PSA berbentuk metafora visual boleh melihat dari pelbagai sudut atau isu seperti kesihatan, keselamatan atau kebajikan terhadap kumpulan sasaran yang berbeza generasi, bahasa, budaya, kepercayaan dan lain-lain. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Anda dipelawa untuk menjadi sebahagian daripada pembentangan ini dengan memberi pendapat ataupun bertanyakan soalan di ruangan komen. Sekian, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi.